Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berpuasa di 2 Ramadan 1444 Hijrah. Pagi ini kita akan bersama-sama di dalam majlis ceramah Ramadan siri 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Roslan bin Muhammad.
yang itu bertajuk menjana harmoni di alam pekerjaan. Pertama sekali saya mohon tuan-tuan dan puan yang mana mahu telefon bimbit untuk kalau boleh letaklah di dalam mood senyap. Kalau tuan-tuan semua kalau telefon tu banyak bunyi nanti saya takut saya yang duduk atas bagi ceramah tu. Jadi oleh kerana ini saya ditugaskan jadi MC je. Jadi tolong kita hormati majlis ni dan insya-Allah kita akan berjalan dalam 1.5 jam. Pagi ni kita mula agak lewat dalam 9 suku. Ustaz dah sampai 9 tadi. Tapi kita mula dalam 9.25 minit lah, dalam 5 minit lagi. Kemudian mungkin tuan-tuan boleh simpan soalan lah kalau ada yang nak ditanya dan sebagainya. Dan bersedia juga untuk ditanya oleh Ustaz. Jadi bolehlah dengar dengan khusyuk, dengan tawaduk supaya tuan-tuan dapat menjawablah jika disoal oleh Ustaz sebentar lagi. So kita tunggu Ustaz untuk masuk dan insya-Allah kita akan bermula sebentar lagi.
Majlis mengalu-alukan ketibaan yang berbahagia Ustaz Roslan bin Muhammad ke program kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Eloklah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Ustaz Roslan bin Muhammad, yang berusaha Dr. Muhammad Syaifuddin bin Abdul Rahman, yang Dipertua Badan Kebajikan dan Sukan Mardi Malaysia, yang berusaha Encik Hafizuddin Zakaria, Presiden Iman, ahli-ahli jawatankuasa PPNI, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini, berkat pada 2 Ramadan ini, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita sama-sama berkumpul di Dewan Tan Sri Yusof Hashim dan juga di live Facebook untuk sama-sama kita mendengarkan ceramah Ramadan siri 1. Kita dah ada ceramah Ambang Ramadan, yang ini adalah ceramah Ramadan siri 1. InsyaAllah kita akan terus ada ceramah sehingga ke siri 5 sebelum menjelangnya Aidilfitri. Tajuk ceramah kita pada pagi ini adalah menjana harmoni di alam pekerjaan. Dan seperti tuan-tuan dan hadirin sekalian sedia maklum, penceramah kita pada pagi ini adalah Ustaz Roslan bin Muhammad. Saya rasa tidak asing lagi Ustaz Roslan yang selalu keluar di kaca TV, tetapi elok juga untuk saya memperkenalkan sedikit biodata Ustaz Roslan supaya kita lebih mengenali siapa yang berada di hadapan kita pagi ini. Ustaz Roslan bin Muhammad adalah mantan pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Beliau bersara awal daripada Perkhidmatan Awam pada 3 Oktober 2016. Mula bertugas di bahagian Bahasa Al-Quran Universiti Islam Antarabangsa, Petaling Jaya, sebagai penolong pensyarah pada tahun 1990. Dan sebagai pensyarah di Jabatan Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan dari tahun 1993 sehingga 1997. Beliau bertugas sebagai pensyarah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada tahun 1997 sehingga tahun 2016. Mula menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan di Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya sejak tahun 2009 sehingga 3 Oktober 2016. Ustaz Roslan berasal dari Macang, Kelantan, dan sekarang menetap di Kampung Melayu Subang, Shah Alam, Selangor Darul Ihsan. Beliau mempunyai seorang isteri yang saya tahu, mempunyai 5 orang anak dan juga 5 orang cucu. Pendidikan beliau adalah Bachelor Dakwah Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang master di dalam pengajaran Bahasa Arab di Institut Antarabangsa Bahasa Arab di Khartoum, Sudan. Sumbangan beliau dalam bidang dakwah. Beliau aktif dalam program agama dan dakwah radio TV sejak tahun 1995. Oh, saya sekolah rendah lagi. Sehingga kini. Di antara program ialah Al-Kuliah TV3, Halakah TV9, Al-Hidayah TV3, Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9, Muqaddimah TV9, Madrasah Akhlak TV Al-Hijrah, Pentas Dakwah TV Al-Hijrah, Forum Perdana Ehwal Islam TV1, Rancangan Ad-Din TV1, Topik Jumaat Radio IKIM dan beberapa siaran agama di Radio RTM. Beliau juga adalah fasilitator eksekutif pengukuhan integriti perkhidmatan awam PIPA di JAKIM sejak tahun 2005 hingga 2010. Beliau juga adalah panel penemu duga tauliah mengajar dan berceramah di negeri Selangor daripada tahun 2009 hingga 2018. Beliau juga adalah murabi program DAI TV3 musim kelima iaitu pada tahun 2017. Panel penasihat program Tanyalah Ustaz TV9 tahun 2019. Beliau juga adalah ahli jawatankuasa Peking bahagian Selangor 2018 sehingga sekarang.
kolumnis majalah Anis, ruangan Q&A dan Q&A akhirat 2014 hingga 2017. Beliau terlibat di dalam menulis banyak artikel dan di antara penulisan buku beliau secara individu dan penulisan bersama adalah Akhirat First, Hari Tanpa Tarikh, Keluarga Muslim menurut Imam Hasan Al-Banna, Wasatiyah Islam antara liberalisme dan konservatisme di Malaysia, Manhaj Fiqh Wasati dan Panduan Menambat Hati, Pendakwah Bermagnet. Beliau terlibat dengan banyak program dakwah kemasyarakatan dan program keibubapaan kekeluargaan di peringkat kementerian, sektor swasta, institusi dan badan dakwah di surau dan masjid seluruh negara. Boleh tahan juga panjangnya. Bulan Ramadan ni kita baca, air mineral tak ada. Hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sekalian, tanpa melengahkan masa pada pagi ini, kita menjemput Al-Fadhil Ustaz Roslan bin Muhammad untuk berada di atas pentas dan meneruskan ceramah beliau pada pagi ini. Silakan. Boleh duduk boleh? Tak berdiri. Astaghfirullahalazim wa la haula wa la quwwata. Mana baik pakai ni? Mic. Ya? Pakai ni. Tapi nak berdiri. Testing. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya dan merugilah dan orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah dan jaga salatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Surah apa tu? Sebab jawab dapat hadiah insya-Allah. Ini soalan dah masuk tu Ustaz, tak ada apa-apa lagi. Siapa dapat jawab? Surah apa tu?
Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Surah, angkat tangan seorang. Yasin. Ke mana pula Yasin ya? Surah. Ini hadiah ni. Ada hadiah kan? Hadiah apa? Apa agak hadiah hari ni? Surah apa dia? Siapa jawab angkat tangan? Okey. Dapat satu hadiah pagi ini insya-Allah. Yang belakang sekali, baju hijau. Al-A'la, betul. Bagi hadiah terus, tak ada masalah. Ini hari hadiah ni insya-Allah. Berapa dia? 20. Al-A'la. Terima kasih. Yang berbahagia saudara pengacara majlis. Terima kasih. Panjang betul bacaannya tentang saya Pubiadata. Dah habis tadi ke tak habis lagi? Terima kasih banyak-banyak. Dia kadang-kadang bila baca data panjang tu susah hati juga. Sebab bila orang baca data bagian-bagian, jiwa tersentap jugalah. Kerana kita terfikir, termenung, betul ke kau buat kerja banyak macam tu? Kau tak buat pun. Ya. Dan lebih takut lagi, Tok nampak cerah sikit, tadi gelap je rasa. Ya. Takut lebih lagi kadang-kadang timbul dalam hati rasa sombong, ria, angkuh, itu yang paling takut. Orang sebut kita punya kerja sekian-sekian, itulah kita punya kerja. Oh, aku hebat. Orang lain tak macam aku. Ini kita paling takut. Dalam bahasa agama dipanggil sebagai riak, takabur. Ini kita tak naklah. Jadi saya bila dibaca benda tata, saya kata kepada diri saya, Astaghfirullahalazim. 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 Aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada banyak sumbangan pun dalam masyarakat, baik kepada umat tak banyak pun, sekadarnya. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua insya-Allah. Tak kira siapa. Orang sebut tentang amal kita, kerja kita, sumbangan kita, istighfar. Itu yang pertama. Kita nak Allah yang meradai. Allah yang meradai, bukan orang redha kepada. Ini yang berada dalam jiwa kita insya-Allah. Terima kasih pengurusi. Berbahagia Cik Syarifuddin dan seluruh barisan pengurusan Mardi, perpegawai kaki tangan, staf, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah di pagi Ramadan, 2 Ramadan ini, alhamdulillah Allah SWT rezekikan kepada saya untuk sampai, untuk kali yang keberapa tak tahulah di Dewan ini. Tapi saya ingat kali terakhir datang belum PKP, masa tu ada Masyarakat Agung, peringkat badan kebajikan untuk saya. Tempatlah saya pernah ceramah sempena hari meeting. Ni mic macam mana ni? Putus ni. Baik ya, sebab macam putus-putus suara saya ni. Saya puasa hari ni, je suara tak berapa nak. Okeylah sikit. Puasa saya hari ni tuan-tuan. Ustaz, tak sebut Ustaz, kami puasa juga Ustaz. Baik. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, terima kasih di atas undangan pada pagi ini oleh saudara Ahmad Syarifuddin untuk sampai, dan saya bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dapat melihat wajah rakan-rakan saya, teman seagama saya, teman seiman saya, kawan seakidah saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan sebegini akan menghasilkan satu result dalam konteks kita untuk membina kehidupan yang sejahtera,
membina kehidupan yang penuh dengan kemuliaan hidup, sejahtera jiwa, sejahtera hati kita, sejahtera keimanan kita, sejahtera ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat ceramah Ramadan siri pertama untuk Ramadan. Terima kasih di atas undangan ini. Tajuk yang diberi kepada saya agak berat jugalah, menjana harmoni di alam pekerjaan. Mic ni tak apa nak okey ni. Ya. Kalau dapat gantian mic yang kedua lah. Bawa 3-4 tak apa, saya tak kat sini. Ya. InsyaAllah. Baik. Yang wire lebih baik. Oh, tak elok ni. Okey. Okey. Kalau yang ni tak elok, berhenti ya. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, hari ini confirm okey lah. Ya, warrior lebih selamat daripada yang cordless. Baik. Maka tajuk ini bagi saya tajuk yang berat sebenarnya. Dan saya bukanlah orang yang layak untuk bercakap tentang soal keharmonian kebagi di alam pekerjaan. Tapi saya juga mungkin ada ruang untuk bercakap. Sekurang-kurangnya, saya pernah juga dalam pekerjaan sebagai anggota perkhidmatan awam kerajaan selama 26 tahun lebih kurang di dua universiti, UIA, kemudian berpindah Universiti Melaya, kemudian mengambil keputusan untuk pension awal retirenya pada tahun 2016 Oktober, dah hampir 7 tahun sampai saat ini. Adalah pengalaman dalam konteks pekerjaan dengan masyarakat, dengan rakan sepejabat, rakan sekerja, dengan anak-anak murid di semua jabatan dan seumpamanya. Jadi perasaan itu masih ada terasa dalam hati jantung saya. Pengalaman itu adalah, dan saya kira ini di antara sesuatu yang boleh kita berkongsi. Dan saya beranggapan atas tajuk diberi pada pagi ini bukanlah untuk memberi nasihat, untuk mengajar Cik Syafruddin je, tapi untuk kita bercakap hati ke hati. Sekurang-kurangnya saya dipentas pada pagi ini, pentas orang tua. Lebih tu pada tuan-tuan lah. Sebab tak fikir di kalangan tuan-tuan ada 70. Ada 70 tahun. Tak ada lah. Kurang 60 memang confirm ada. Sebab tuan dalam tugasan. Masih di alam pekerjaan. Kau 60, pension. Dan saya tahun ini umur pension, 60. Sekian dimaklumkan. Kalau ikut kepada tugasan saya, bulan 6 ni tamat. Saya punya tugasan sebagai anggota kenderaan awam. Tapi dah pension awal, selesai lah. Jadi paling tua di sini saya lah. Tapi nampak macam 33 biasalah. Macam mana? Ya, terus macam tak nak tua nampak. Ni payah ni. Kalau boleh nak muda macam pengusi. Pengusi berapa? 28? 27? 27? Betul pengusi? 27 rupa-rupanya dia. Okay. Tuan-tuan sekalian, baik. Dia beginilah tuan-tuan sekalian. Saya, dalam kotak pemikiran saya pada pagi ini, Cik Syarifuddin, ada 3-4 benda yang saya nak sentuh. Antara isu yang penting yang saya nak sentuh ialah betapa pekerjaan adalah sebahagian ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam pekerjaan adalah ibadat kita. Ibadat. Kita bekerja untuk tujuan kekeluargaan. Kita bekerja untuk tujuan membina anak dan keluarga. Mendapatkan pendapatan yang halal untuk makan, minum, pakai dan segala-gala urusan. Kerana bekerja menghasilkan pendapatan. Tak banyak, sikit, tak sikit banyak. Jadi sebab dalam agama,
pekerjaan adalah sebahagian ibadat yang penting. Bahkan dalam Islam, apa hukum orang yang dalam keadaan menganggur? Islam mengharamkan menganggur. Pengangguran mesti dibasmikan. Wajib dibasmikan sama sekali dalam sebuah masyarakat bahkan negara. Sebab itulah pengangguran dianggap haram dalam Islam. Apalagi bagi orang yang ada kemampuan untuk bekerja. Untuk mencari nafkah, pendapatan. Sampai Nabi kata apa? Para sahabat. Hinggalah ada kalau kamu yang patut masuk ke hutan dan mencari kayu api untuk dijual. Li'an yahtasiba ahadukum. Sampai Nabi kata tak ada kerja lain, tak ada. Pergi ke hutan, cari kayu api dan pungut dia jual. Dapatkan duit ataupun harta. Tahap tu. Maka sebab itulah maka dalam Islam pengangguran haram dan wajib dibasmikan sama sekali. Ini konteks negara, itu kewajipan kerajaan, kena adakan pekerjaan dan bekerja pada masyarakat. Maka kalau begitulah sifatnya dalam Islam, maka bekerja satu sunnah yang besar. Dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, ayat apa saya pun tak lupa ayat ini. Dalam satu ayat suci Al-Quran, Allah sebut dalam surah At-Taubah 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata kamu kena bekerja. Kena bekerja. Allah tahu, Allah nampak, Allah lihat, Nabi pun tahu dan orang-orang pun tahu tentang kamu. At-Taubah ayat 105. Jadi konteksnya kita faham, pekerjaan adalah sebahagian daripada ibadat dalam Islam. Maka dalam Islam, bekerja ada pahalanya. Sekalipun kerja itu pekerja yang nampak remeh. Sapu sampah di jalanan, menguruskan jalan dengan pekerjaan yang nampak kecil, sekalipun. Apalagi dalam pekerjaan yang lebih daripada itu lagi. Itulah tuan-tuan, bila kerja itu sebagai ibadat dalam Islam, maka syarat dia adalah tak semua kerja itu kira ibadat. Tak semua. Kalau itu membawa kepada soal keburukan, kejahatan, kemaksiatan, confirm tak kira ibadat lah. Apa kerja saudara sekarang? Kerja saya rompak bank contohnya. Rompak bank. Sebab apa rompak bank? Oh, saya niat baik nak bantu orang miskin. Saya rompak bank, separuh duit hantar ke masjid untuk ceramah agama. Saya rompak bank, separuh untuk anak yatim. Bukan untuk seseorang. Nampak cerdik. Bodoh. Nampak bagus sebab nak bantu orang miskin, nak hantar ke masjid duitnya, tapi rompak bank. Tak betul lah. Maka dalam Islam ada di sana syarat-syarat dia. Satu pemilihan pekerjaan dalam agama mesti bersyarat yang tegas dan tepat. Sampai dalam Quran Allah kata apa kepada kita? Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kamu nak makan minum, nak cari harta yang halal. Maka asas dalam pekerjaan ialah pekerjaan yang diluluskan oleh syarak. Lulus syarak. Mana pekerjaan yang bercanangkan syarak, walaupun niat betul, tak boleh. So ada kaedah dalam agama, Nabi ajar kepada kita apa dia? Diajar para ulama kepada kita. Al-ghayatu la tubarrirul wasilata. Ini kaedah
fiqh. Al-ghayatu la tubarrirul wasilata. Macam faham setengah-setengah angguk saja ni. Maksudnya, matlamat tidak menghalalkan cara. Itu kaedah dalam kita bekerja, cari harta. Al-ghayatu la tubarrirul wasilata. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau matlamat betul, cara kena betul. Matlamat betul. Matlamat bekerja saya untuk bina keluarga yang bahagia. Nak bina anak-anak yang baik-baik jiwa, hati, perasaan dan kehidupannya. Nak bina keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Nak cari kehidupan yang bahagia. Matlamat bekerja. Cara kena betul lah. Arti sesuatu matlamat, cara kena betul. Tak boleh matlamat betul, cara tak betul, tak boleh. Macam tadi. Nak bantu anak yatim, rompak duit orang, ragut duit orang. Habis, kemudian derma tak jadi. Maka ini kaedah agama. Maksud kita dalam hidup ini kena ada konsep tu. Dan kadang-kadang dalam masyarakat kita, kadang-kadang ada orang yang mungkin tersilap langkah. Dah kerja betul dah. Tiba-tiba terbuat benda yang tak betul pula dah. Dalam bekerja rasuah, dalam bekerja tipu pelanggan, dalam bekerja tipu orang, masalah juga. Kerja dah halal dah. Kalau dalam bahasa mudah saja kampung, kerjanya apa? Jual durian tepi jalan. Musim durian lah. Durian sekarang ni tak ada musim dah. Betul tak? Orang Mardi tahulah. Cik Syabri tahulah, dia orang pegawai bahagian pertanian, ya, pegawai besar pertanian. Jual durian. Bagus dah. Halal. Tapi dalam jual durian ada unsur penipuan. Orang datang ke gerainya, tanya, ini durian mana ni? Ini durian daripada air hitam Johor. Naik nama Johor, air hitam. Baru sampai semalam. Padahal durian dah 3 minggu stor kat rumah dia. Bukan air hitam pun, daripada belah-belah luar negara. Siam ke tak tahu. Dia menipu dah. Ini buah bagus ni. Dia tebuk yang belah cantik, tunjuk kuning. Belah belakang tutup, itu buah yang dah rosak. Jual dengan kilo sekian harga. Orang beli, tengok-tengok buah dah rosak. Separuh rosak, separuh boleh makan, separuh tak makan. Dia jual dengan niat apa? Tak menipu. Berniaga dah betul dah. Halal dah berniaga, durian. Cara menipu, cara berniaga menipu pelanggan. Maka pendapatan dia dapat haram dalam Islam. Pendapatan cara menipu haram. Ini antara benda yang tak boleh berlaku. Bagi orang yang jual durian. Yang jual cara kilo pula, cara kilo pula. Pelanggan minta, saya nak buah ini, buah rambutan, baik, beri saya 5 kilo. Berapa sekilo? Sekilo RM12 contohnya. 5 kilo 60. Timbang 5 kilo. Nak balik ke rumah, anak-anak makan, nak bawa ke rumah ayah, contohnya mama tua. Dia timbang. Dikurangkan 60 gram. Dikurangkan 100 gram. 6 kilo, 5 kilo minta, dikurangkan setengah kilo, dikurangkan. Harga 6 kilo, harga 5 kilo. Pendapatan tadi tidak sah dalam agama. Yang ini kita kadang-kadang kena jaga ni. Betul bagi saya, isu pekerjaan, kadang-kadang betul dah, cuma cara salah pula kita buat. Ini kadang-kadang benda ni yang menekan kita. Ini membabitkan kita semua peringkat lah. Saya mantan pensyarah. 26 tahun bertugas. Menyelia pelajar peringkat BA, Master pun ada ramai. Masuk ke kelas untuk tujuan bagi lecture. Beri tugasan untuk buat assignment. Hantar pelajar ke sana sini buat asal kita pun pergi buat lawatan untuk memantau perjalanan pelajar. Kelas pukul 8 pagi, pukul 9, masuk kelas lain pula, subjek pelbagai. Ya, saya pun terasa.
Kalau dalam tempoh kerja saya ada unsur penipuan. Masa, waktu, tenaga. Ini yang saya kadang-kadang istighfar banyak-banyak. Mungkin tersilap langkah. Tapi mudah-mudahan taklah berlaku demikian. Patut di antara sebab saya minta awal retire bukan apa. Kerana itulah tak nak terbeban dengan tugas-tugas yang berat. Memantau pelajar, beri assignment, exam final, pemarkaan sampai 80 markah. Kadang kita bimbang. Ada sedikit kesilapan berlaku, pelajar ni makan lebih sebab nampak sekian-sekian budaknya rajin, cerdik pada orang, yang ni pula tak cerdik, malas, markah patutnya bagi sekian, beri sekian. Kadang-kadang kelas lewat masuk, keluar awal contohnya. Ini kadang-kadang menakutkan saya. Ustaz buat ke tidak? Jangan tanyalah. Ya? Mudah-mudahan tak terbuat benda macam itu. Sebab itu saya istighfar. Ini pengalaman peribadi lah ni. Walaupun live lah. Live lah, tak apalah. Ya, cerita lama. Sebab itu saya ambil keputusan untuk retire awal sebab saya tahu. Beban dosa kalau tak kena, cara saya terbeban. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah saya. Allah ampuni kasal. Kalau ada kesalahan. Tapi Alhamdulillah lah, saya ingat dalam rekod pekerja di UM, UAE tak ada rekod buruk lah. Daripada disiplin tak ada lah sampai penghujung tugas sampai tak ada rekod keluar. Disiplin sekian-sekian, bahasa tak ada. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Sekian dimaklumkan. Saya sebut ini sebab saya berkongsi perasaan ini. Maka asas utama tuan-tuan ialah kita kena ingat bekerja kita adalah sebagai ibadat. Bila ia ibadat, bermakna kita kena jaga betul-betul. Supaya penilaian Allah kepada kita penilaian yang cukup baik dan sempurna. Bukan setakat KPI kita nak jaga, KPI jabatan. Bukan setakat KPI jabatan semata-mata. Tapi KPI agama. Key Performance Indicator agama. Itu yang paling besar sekali. Sebab itulah hal ini menjadi perkara yang penting. Kita nak dalam kita bekerja ni, ada 3 perkara kita nak capai. Mesti. Daripada mula bekerja sampai kita pension, 3 perkara kita nak dapatkan. Yang pertama, kita sentiasa dalam barakah dalam kerja buat kita. Berkat pendapatan, berkat rezeki, berkat gaji, berkat harta kita kutip. Ini yang pertama, berkat. Walaupun gaji tak besar. Sekian-sekian banyak sebulan, taklah besar orang lain. Tak macam CEO ataupun manager director, pengurus kanan. Tapi ada keberkatannya. Apalagi kalau berjawatan besar, belasan ribu sebulan, puluhan ribu sebulan. Berkat itu yang utama. Yang kedua, kita nak dalam urusan pekerjaan kita bukan berkat semata-mata. Kita nak kita ada nilai ketenangan. Al-itmi'nan. Tenang dalam urusan kerja. Tenang dalam urusan pekerjaan kita. Tak jadi kita terbeban. Hingga stres. Jadi kalau kita macam-macam, anxiety macam-macam. Hilang fokus, kemurungan. Ada pun cabaran semasa kita juga pada hari ini. Kemurungan. Kita nak ketenangan. Dan ini membabitkan banyak pihak lah. Saya tak sentuhlah nampak pada pagi ini. Ketenangan. Dan yang ketiganya ialah bukan saja berkat ketenangan. Yang ketiganya ialah kita bekerja dalam keadaan menghasilkan, ini yang penting, kebahagiaan buat diri kita dan orang lain yang bersama dengan kita. Kebahagiaan siapa lagi kalau tidak keluarga kita? Kepada anak-anak kita yang kita bersama dengan mereka. Kita ada keluarga masing-masing. Ada kebahagiaan dalam keluarga.
Seorang ibu bekerja, dibawa kepada anak-anaknya. Oh, mama bekerja sebagai seorang kerana akaun, contohnya, seorang pegawai akaun, sebagai pegawai seranta, sebagai pegawai dalam bidang komunikasi, sebagai sekian-sekian. Dia bawa balik pada anak kebahagiaan. Anak-anak bahagia dengan apa yang dibawa oleh ibunya, ayahnya contohnya. Dengan harta pendapatannya, sumbangan makan, minum, jagaan. Tuan-tuan, itu kita nak. Pekerjaan kalau tak boleh tiga tadi, memang payahlah. Mesti ada keberkatannya. Ketenangan dalam bekerja, kebahagiaan untuk mereka sekali kelala kita. Saya, hari ini hari apa? Hari Ahad kan? Jumaat. Saya rasa hari Jumaat hari ni. Sudah. Jumaat. Saja nak uji itu. Kalau pengusi pangguk juga, tidurlah tu. Ya. Jumaat. Hari Jumaat, hari ini 2 Ramadan. Sekitar minggu lepas, hari Khamis. Ya. 16 hari bulan. Saya satu ceramah duha di Selangor lah, tak payah mana sebut di Selangor. 16 hari bulan, sebab 23 kan? Ya, Khamis lepas, 16 hari bulan. Saya selesai ceramah pagi itu, dalam sekitar pukul 11 begitu, datang seorang hamba Allah, jumpa saya, minta nak sembang sekejap. Dia datang dengan air mata. Nampak air mata tu macam menitis, bergenang. Laki-laki. Dalam usia 50-an begitulah. Adik saya lah, kalau wajah adik saya lah lebih kurangnya. Adik pada saya umurnya. Saya kata boleh, kejap lagi lah. Sebab lepas ceramah saya nak minum dulu sebab ada jamuan hari itu. Macam kita hari ni kan, lepas ceramah ada jamuan kan? Hari ni, saya puasa. Okay. Tak ada jamuan hari ni. Minggu lepas, jamuan lagi. Saya kata lepas jamuan, boleh jumpa saya sekejap. Dalam setengah jam selesai minum, datang dia, sembang di tempat ceramah saya. Apa ceritanya? Dia seorang pegawai swasta lah. Bergaji 13,000 sebulan. Dia sebut kat saya tu. Dia seorang pegawai dalam bidang sekian, bergaji 13,000 RM sebulan. Kalau 13,000 ni, saya ingat jawatan tu kira kanan jugalah tak? Ya? Ke macam mana pengusi? 13,000 ni gaji agaknya pegawai kanan lah. Tak? Kalau peringkat Mardi ni, apa jawatannya? Tak sebut, jangan sebut. Ya? Okay. Tak usah allow. Dia swasta ni. Mana mungkin 11,000, tambah lagi lah. Tapi dia air mata tumpah, dia kata, Pak Ustaz, saya bekerja bagi Eropah dengan gaji 11,000 sebulan. Tapi saya tidak pernah tenang hidup saya. Tak rasa bahagia. Asyik ada saja masalah datang. Masalah kejiwaan, pemikiran, masalah rumah tangga. Masalah kehidupan. Saya beranggapan gaji 11,000 ini merupakan satu gaji yang tinggi sesuai dengan pekerjaannya. Dia sebut pekerjaan dia, apa dia? Tapi dia kata hilang ketenangan. Hilang kebahagiaan. Saya tanya dia satu soalan. Saya tak tanya banyak. Saya tak suka tanya banyak soalan. Saya bukan kaunselor. Orang agama. Tak erti lah bahagian kaunselor. Tapi cakaplah sikit. Saya tanya satu soalan kat dia. Dah lama kerja. Dah lama. Dah 2-3 syarikat dah. Ini syarikat saya dah 11-12 tahun lebih kurang lah. Belah tahun lah kat sini. Kekal nampaknya. Sampai pencil kot insyaAllah. Ada keluarga besar. Anak tak ramai. 2 orang saja. Isteri seorang, seorang lah dia kata. Anak 2. Tak besarlah keluarganya. Bukan nak 20 orang. 2 orang tak besar. Gaji belah ribu sebulan. Dengan maintain, okey. Saya tanya soalan yang ketiga. Mak masih ada? Ayah masih ada? Ayah dah tak ada. Mak masih ada. Mak dengan siapa sekarang? Saudara jaga, siapa jaga? Dia tunduk. Air mata makin tumpah. Dia kata, mak saya lama tak jumpa. Mak lama tak jumpa. Kenapa? Saya bertengkar dengan mak saya.
Saya berbalah dengan mak saya. Saya tanya lagi, dalam bertengkar ni tak pernah jumpa langsung, tak, duit tak pernah kirim, tak ada. Dulu masa tak bertengkar, banyak mana kirim ke mak? Adalah juga sekali jumpa RM50-60. Rumusan saya kepada dia mudah saja. Kerja saudara memang sah dalam Islam sebab disebut jawatan, kita fahamlah, bukan jawatan yang berunsur kepada penipuan. Saudara sah gaji 13,000 sebulan dengan allowance, memang satu rezeki. Anak 2 orang. Tetapi saudara tak rasa tenang, bahagia, bahkan tak ada keberkatan sebab saudara dengan mak berbalah bertengkar. Dengan mak berkira nak menyeberi, kalau beri pun RM50 sekali beri. Ini cerita benar 2 minggu yang lepas. Seminggu yang lepas, 16 bulan. Saya sembang dekat Pak Luinet. Macam ceramah Pak Luinet tu. Dengan saya punya air mata tumpah juga. Sebab saya kalau bab ibu tak boleh tak air mata. Saya tahu. Degupan jantung seorang ibu ni Tuhan besar dalam kehidupan kita. Berkat rahmat menanti sebalik ibu kita lah, kalau ibu masih ada terutamanya. Doa mereka besar buat kita. Hinggalah di penghujung saya jumpa kawan ni. Dia peluk saya. Laki-laki, jangan perempuan. Kau salah, ustaz peluk tadi, siapa ustaz? Orang laki-laki ni. Dia peluk saya. Saya rasa air matanya ada tumpah baju saya, bahu saya. Kata ustaz hari ni semacam abang saya. Semacam abang saya. Didik walaupun sekitar beberapa minit saja, saya macam abang saya. Ustaz bercakap dengan penuh ketulusan. Ustaz tegur saya semacam abang. Betul, 40 minit tuan-tuan. Bukan pendek tu, 40 minit lama. Dan saya tengok wajah macam adik saya lah. Saya tahu. Seorang yang bekerja dalam apa bidang sekalipun, saya boleh baca situasi di mana berkat dia, ketenangan, di mana dia punya kebahagiaan. Nampak dia hilang semua itu. Saya tak nak bincang tentang dia, sejarahnya setakat itulah. Tapi orangnya, saya harap dia berubahlah insya-Allah. Sebab kalimat akhir kajian saya ke dia, saya kata sepatahnya, jangan pinggirkan seorang ibu daripada hidup. Jangan pinggirkan ibu. Hari ini juga, tolong hubungi ibu dan tolong ziarah tanpa rasa apa-apa masalah dan seumpamanya. Sekalipun ibu kita ada buat silap, jangan fikir kesilapan kita. Jangan fikir dia punya kesalahan, fikir kesalahan. Sekalipun kita ada buat salah, ibu buat salah, mungkin ada. Jangan fikir dia punya kesalahan, fikir kita punya kesilapan. Sebagai amaran kat dia. Tuan-tuan, cerita panjang sebab dia konteks kemudian. Tak boleh cerita lah. Saya nak kaitkan tadi ialah kebahagiaan, ketenangan, dan keberkatan. Kita bekerja kalau kehilangan macam tu tuan-tuan, nilai pekerja kita tak ke mana. Sebab itulah bila sebut tentang alam pekerjaan ini, kita nak supaya kita sentiasa keadaan macam tu. Sekalipun sampai satu masa tempoh kita dah pension, kita dah tamat riwayat pekerjaan kita secara rasmi, tetap ada ketenangan dalam jiwa, kebahagiaan dan ada keberkatan. Jadi sebab itulah makanya kita kena ingat balik dalam konteks alam pekerjaan ini. Kita kena letak titik bermula saat kita masih bekerja. Saya nak sebutkan dalam masa yang terbatas ini 3-4 perkara lah. Itu mukadimah sebenarnya. Intro panjang pula. Panjang betul intro saya ni. Intro sebenarnya. Saya tak masuk tajuk lagi tu. Tadi saya bercakap tentang konsep pekerjaan dalam Islam, bagian-bagian. Dan hemahnya bagian-bagian. Mesti ada 3 benda tadi. Habis, di mana kita nak bermula?
Batulah dalam konteks pekerjaan menjana harmoni ini, ialah kita kena ingat bahawa tidak ada suatu perkara yang lebih utama dalam kita nak menjamin pekerjaan yang penuh dengan kemuliaan, kebaikan, keselesaan kerana Allah Azza wa Jalla. Yang asas utama ialah kita kena hidup suasana ada keterikatan sesama kita. Sesama kita. Keharmonian sesama kita dalam alam pekerjaan. Dengan Allah satu hal. Ikhlas kita ke halal itu satu hal. Tapi dalam suasana kita sekarang pula. Maka kita tidak nak dalam urusan pekerjaan kita ada sesuatu situasi yang merosakkan integriti kita. Adu domba, kata mengata, caci mencaci, memaki hamun, pandang leke, su'uzan, pandangan buruk sangka. Inilah di antara benda kita nak kena ciptakan suasana kita. Sebab faktor ketenangan tadi datang daripada suasana yang kita ada. Bahkan kebahagiaan tadi datang daripada suasana kita sekarang. Berlumba dalam kerajaan benda sehat, tak ada masalah. Kita nak berlumba dalam kerangka nak mencapai tahap kedudukan yang sepatutnya, tak ada masalah. Itu biasalah. Tetapi yang kita kena pinggirkan ialah semangat yang buruk tadi. Betullah kita bina keharmonian, kebersamaan. Dari sudut hubungan yang baik, hubungan yang cukup mapan sama kita. Penghormatan, kasih sayang, kesefahaman, cooperation, ta'awun bahasa Arab kata, ini yang utama juga. Tapi kalau dalam sebuah kerjaan kita ada orang-orang yang bersikap begitu, talam dua muka, bersifat akhlak yang buruk, pengadu domba, pencaci maki, pemaki hamun, silap sangka, salah sangka, payah tuan-tuan. Payah. Betul setiap kita ada amanah yang besar kita kena pegang. Bila kebencian dah mula berlaku dalam hati, tak suka dah merebak dalam jiwa, fitnah dah merebak dalam kehidupan kita, ia tidak menghasilkan kedamaian dan keharmonian dalam sebuah pekerjaan. Dia akan menimbulkan banyak benda yang negatif. Yang bersifat negatif, yang akan meleburkan hubungan sama kita. Saya sebut ini sebab ini di antara benda besar. Saya tak kata tuan-tuan jangan salah sangka, ustaz ni kata kat kami ni baiklah ustaz. Memanglah tuan-tuan orang baik-baik. Tetapi saya bercakap dalam nada secara umum. Berdasarkan pengalaman yang saya dengar, saya tahu daripada rakan-rakan kita yang juga mengaji ceramah macam ni pun. Tadi saya sebut kepada Cik Syafruddin tadi, di peringkat nasional, beberapa lama dahululah mungkin orang-orang lama, di peringkat pegawai kerajaan, pernah mereka mengikuti satu program yang berkala di peringkat kementerian di jabatan. Bermodulkan modul pengukuhan integriti pendidikan awam. Saya sebut dalam tugas PIPA tadi. Ini modul ini telah digarap tahun 2005 dan menjadi buku panduan untuk semua petugas ataupun kekitaan awam di peringkat nasional, di kementerian, agensi, macam-macam. Dan saya masa itu diberi juga tugasan untuk turun. Ini masa bekerja lama lah, cerita lama lah, bukan cerita sekarang. Cerita lama. Di atas modul inilah, turun kepada semua peringkat di kementerian, kemudian agensi, kita gilir ganti jadual. Turun ceramah hari Jumaat, tidak hari Jumaat, hari biasa.
Yang kita bercakap ialah tentang soal integriti. Dalam tajuk tentang soal ilmu, soal iman, soal peribadi, soal sikap, soal watak, soal amalan, soal pekerjaan, tentang rezeki, macam-macam cerita. Dan penekanan kita juga tentang menghapuskan budaya akhlak yang songsang, yang buruk seperti apa? Dengki, dendam, kata mengata, caci mencaci, hina menghina, pandang lekeh, su'uzan, buruk sangka. Tuan-tuan, saya tidaklah nak bercadang untuk memberikan satu panduan. Bukan layaklah pun ya nak beri panduan itu. Tapi menegur. Kalau kita dalam bermasyarakat secara pekerjaan ada lagi sentimen macam tu, tengok kawan ni dengan pandang negatif, asyik nak kata mengata saja. Tengok kawan dengan su'uzan, surut, buruk sangka, salah sangka. Tebarkan pula benda-benda yang tak betul tentang kawan. Kita buat salah sikit, tebarkan, sebarkan. Dunia WhatsApp pula dah. Mudah sangat tulis WhatsApp, hantar kawan macam-macam. Ini bukan akhlak. Dia boleh mengharmonikan pekerjaan kita. Bahkan mengeruhkan keadaan kita. Akhirnya, kita bukan mencari kawan, mencari musuh. Bukan cari teman, mencari lawan. Menyebabkan suasana tidak ada keamanan. Akhirnya, situasi dah mula berubah. Saya bagi contoh yang agak kampung lah. Kampung lah, sebab saya orang kampung. Ya. Kalau datang perasaan tak suka ni, dia akan cari pasal je. Tengok kawan tu parking kereta, kenderaannya, jam 7 sampai, parking sebelah kereta kenderaan dia. Dia pun jenguk, tengok, ini si Mamat ni. Kereta baru pula dah. Parking sebelah, nak masuk pejabat sama pejabat, jabat pun sama, meja pun sebelah-sebelah. Parking tu sebelah menyebelah. Dia tengok kawannya kereta baru. Dia pun turun kenderaan, dia tengok, Mat, kereta baru ke? Tak mau hutang ke tu? Dia beri soalan yang boleh mengancam keselamatan negara. Tak mau hutang ke? Banyak mana sebulan ni? Yang lama tak banyak kan? Ni tambah lagi. Dia ambil bicara hal orang tu sampai tahap tu. Seumpama I.O. dia. Bukan penyiasat. Apa salah kalau kita ada hati yang tenang? Tengok kawan kereta baru, tengok, Mat, kereta baru. Masya Allah. Tahniahlah, rezeki kau ni murah sungguh. Kan nampak cantik tu. Kata-kata yang mesra, kata-kata yang nampak keharmonian. Tahniah. Tapi sebaliknya cari pasal. Dengan kawan tu dah ada kes dah sebelum ini. Tambah kes lah. Kawan tu pun cari pasal juga nanti akhirnya. Bila aku nak balas balik ni. Tuan-tuan, akhirnya ini contoh yang simple. Renung-renungkanlah. Satulah kita dalam hidup bermasyarakat secara alam pekerjaan. Kita nak harmonikan suasana. Masing-masing kapasitinya cuba selesaikan diri masing-masing. Sebab kita ada kelemahan. Ada kekurangan. Kita kadang nampak orang dua kekurangan. Pengusi. Nampak orang ada dua kita pada kita 10 kekurangan. Kita lebih teruk lagi. Tapi orang kita akan angkat cerita kekurangan orang lain. Sampai cerita pada orang lain. Ini. Yang kita pandai tutup. Allah tak buka rahsia kita je. Kita lebih banyak kekurangan pada orang. Jangan kita berfikiran negatif macam tu. Saya buat contoh ini, minta maaf lah. Bukan kata siapa, tapi pengalaman ini berlaku dalam era pekerjaan kita. Keharmonian kadang-kadang hilang. Sebab itu cetusan daripada sudut kehidupan yang tak betul tadi dengan elemen suka dendam, dengki, kata mengata, ini memang elemen yang tak akan membawa kepada kebahagiaan. Perpecahan akan datang. Dalam Islam kita kena doa mendoakan. Kawan kita dalam kepayahan, doakan kebaikan. Kawan kita dalam keadaan ada masalah, doakan kebaikan bagi dia.
Kawan kita ada masalah soal kenaikan pangkat, doakan bagi dia mudah, Allah permudahkan urusannya. Jangan makin mendekat nak padan muka. Aku nampak dah kawan macam tu. Tuan-tuan sekalian, ini satu aspek. Saya fikir ini bukan satu semata-mata nak sebut tidak. Saya ajak tuan untuk berfikir jauh ke hadapan. Sebab dalam ruang hidup ini, kita nak bila sampai tahap kita bekerja ini, kita menjadi kawan, bukan lawan. Saya teringat dengan satu kata-kata orang Arab lah. Kita dalam bermasyarakat, kita nak kita ini hidup suasana dihargai, disantuni, dan disayangi. Bukan dibenci, dan bukan dipandang lekeh. Ini kita nak bermasyarakat. Terutama dalam soal kita bekerja, bersama rakan-rakan yang sejawatan ke bukan jawatan, tapi kontak dalam masyarakat mesti yang satu. Kalau merdi, kalau UM, kalau dia jabatan apa pun, tak kira. Kita disantuni dengan baik, dipandang baik. Jangan jadi kata orang Arab, ini pandangan orang Arab, terjemah Melayu lah, bukan Arab lah, terjemah Melayu. Jadilah manusia yang akhlaknya sifat macam mana. Adanya kita dalam program sebegini ramai, orang seronok, orang suka, dan orang gembira. Kita hadir program, katalah program sebegini, kita pun datang ke majlis. Orang tengok kita hadir, orang seronok, oh datang dah. Ni si mamat kita ni, mamat jugalah, mamat lah nama mudahnya. Orang gembira. Kita hadir, orang gembira, orang seronok. Orang bahagia kita punya kehadiran. Ini sebaik-baik manusia. Kita tidak ada orang tercari-cari. Tak ada kawan kita ni, ke mananya? Dia sakit ke? Cuti ke? MC ke? Orang mencari kita. Orang suka kita. Suka tak? Sukalah tu. Kita hadir, orang gembira. Kita tak hadir, orang mencari kita. Di mana kita hari ni? MC ke? Sakit macam-macam. Ini tandanya kita disantuni dengan baik. Bahagia kita. Hadir kita, orang seronok. Tak ada orang mencari. Jangan jadi manusia yang adanya kita, orang menyampah. Kita masuk majlis, orang tengok, mari dah, hantu raya ni. Hantu raya diberi nama. Orang tengok muka kita sampai, masuk dah, rosak majlis kita. Mari juga orang ni. Mana tanda apa pengurusi? Orang tak suka lah tu. Bukan pengurusi orang lain lah. Ya. Hadir kita orang menyampah. Dia bukan saja masalah orang biasa, bos kadang-kadang. Bos masuk, Allah mari juga bos kita ni. Bukan, dia bukan orang lain. Tuan-tuan, lebih teruk lagi, kita tak ada, orang tengok tak ada. Alhamdulillah dia tak ada hari ni. Orang puji Allah, tak ada dia, orang puji. Alhamdulillah, tak mari dia. Kalau tak mari langsung tak apa. Baik mati daripada hidup. Lagi teruk tuan-tuan. Ini patah orang Arab ni. Sehingga saya pepatah daripada seorang tokoh penyair terkenal, Syauq Dhaif, Arab. Dia buat contoh macam tu. Maka kita nak jadi orang pertama tadi. Adanya kita, orang seronok, tak ada orang mencari-cari tertanya. Jangan jadi orang yang kedua, ada kita orang apa? Menyampah, tak ada orang bersyukur. Kita nak dalam hidup ini, kita berteman sampai tahap orang seronok dengan kita. Santuni kita, rapati kita, dekati kita, dan orang bercakap. Kalau dia seorang anggota daripada jabatan tertentu, bunyi khabar nak pencen dah sekitar setahun lagi, bulan depan nak pencen. Orang bercakap, ya Allah nak pencen dah sahabat kita seorang ni. Nak pencen dah, Allah sayangnya, dia orang baik, kami kenal dia. Nampak tak? Orang bercakap tentang dia. Nak pencen ni, macam orang tak berapa nak terimalah. Patut sambung lagi. Bunyi dia sambung. Orang kata, Alhamdulillah, sambung kontrak setahun lagi. Baguslah tu. Tapi kalau jadi makhluk yang kedua, bunyi nak pencen, orang kata, Alhamdulillah, baik pergi awal-awal lagi. Bunyi sambung kontrak, sambung lagi.
Contohnya, orang tak bercakap kebaikan tentangnya. Lebih tua lagi, bila kita dah pension, legasi kita bercakap apa? Oh, dia dulu memang teruk, perangai tak senonoh, cakap kasar, laser mulut tak ada langsung insurannya, perangai tak senonoh. Tuan-tuan, demi Allah, kita dalam beragama ini, kita nak watak kita, watak yang ada moral, keimanan. Ada watak namanya atau moral keagamaan. Itu yang penting sekali. Puan-puan ni faham kan ni? Macam puasa belaka nampak gaya ni. Tapi orang puasa lebih khusyuk sebenarnya. Ya. Yang lebih terasa berat saya lah, sebab bercakap air pun tak ada depan saya ni. Tapi tak apalah. Masa bercakap dalam nada seorang abang pada adik-adik. Dia kata, ayah, tidaklah. Tak. Umur 60, abang lah kepada adik-adik. Ada 53, ada 54, ada 45, adik saya lah tu. Maka saya bercakap senada seorang abang kepada adik-adiknya. Sebagai seorang yang lebih tua dan pengalaman 28 tahun di bidang pekerjaan, dan bukanlah sampai setakat tu, sekarang pun pastilah saya duduk masyarakat di luar sana, masjid dan surau, ke sana ke sini. Saya nak cari kawan, bukan lawan. Nak cari teman, bukan musuh. Nak cari orang yang santuni saya, bukan bencikan saya. Apalagi cabaran saya mungkin peringkat nasional ini, sebab kita turun ke level yang banyak. Level masyarakat awam. Ceramahnya di sana sini pergi atas jemputan tertentu, tak jauh, yang dekat, yang mungkin tak dekat, jauh lagi. Yang hadir mungkin tidak 100 orang, mungkin 1000 orang. Di pentas TV pula orang menonton ribu-ribu. Saya bercakap ini bukanlah nak cerita apa, tapi kita cuba nak letakkan diri kita ini dalam santunan manusia. Dan orang boleh cakap kebaikan kita, walaupun taklah bentuk muji, tapi orang kan kata, orang ni baik, kami akui dia orang baik, akhlak. Sekalipun kita mungkin dah di luar daripada kontrak pekerjaan, dah pension satu hari, orang bercakap, oh, pegawai kita yang dah pension 5 tahun lepas ke? Haji Mak tu ke contohnya? Legasi ditinggal baik, ya. Orang bawakan kata, Haji Mak dulu memang kami kenal. Dah 5 tahun dia pension, kami kenal dia. Apa dia terbuat kepada kami dan kepada jabatan ini. Contohnya. Satu saya sebut ini sebab kita nak cari kehidupan itu. Akhirnya, bila kita dapat menjana hubungan begitu rupa sama kita, tuan-tuan percayalah, Allah akan permudahkan banyak perkara dan banyak urusan dalam kehidupan kita. Antaranya ialah, kalau sebut tadi yang kedua, ketenangan tadilah. Kita tenang dalam urusan pekerjaan kita. Sebab kita ada musuh. Dan tak ada bermusuh kita pun. Dan kita ada musuh dengan orang. Kalau ada perlombaan sehat. Perlombaan yang sehat bukan perlombaan yang mengancam orang lain. Tak ada fitnah, domba, tak ada kata-kata, tak ada. Ketenangan. Apalagilah dalam suasana sebegini rupa ada akhlak tegur menegur melalui program-program sebegini. Batu saya sebut dalam isu integriti di peringkat nasional, dalam buku ni ada catatannya. Kenapa kita perlu bertemu sebegini rupa? Dalam beberapa sesi pertemuan atas nama berbagai program lah. Saya tak ingat ada nama-nama program tu.
Ada saja hari sekian-sekian, hari sekian-sekian. Kita tu macam ni. Kenapa ni? Lebih pada unsur nasihat, bimbingan, ingatan. Kita dengar ceramah disampaikan khas dalam bidang isu integriti, isu amanah, kepatuhan dalam tanggungjawabnya, kerjaan tanpa batas, dengan penuh kesyukuran kita cari kita buat kerjaan, rezeki kita syukuri. Bila ada ceramah macam ni, banyak benda kita akan dapat. Kita duduk 1 jam, dapat banyak ilmu. Dan paling akhir dapat, makan. Itu yang terakhir. Tak, lepas ceramah tak makan. Kecuali puasa lah. Kalau tidak kena puasa, ada makan pagi ni. Takkan bos tak ada nak siapkan makanan. Untuk penceramah khasnya. Paling utama penceramah lah. Tuan-tuan. Yang utama ialah ada tekanan, ada benda yang kita tekankan. Dan banyak benda kita dengar, kita boleh insaf. Dari sudut kelonggaran akhlak, kita boleh betulkan balik. Kelonggaran niat, kita betulkan balik. Kelonggaran perangai, kita betulkan balik. Ada benda kita boleh capai. Itulah makanya, apa pun cerita kita tentang menjana harmoni, tuan-tuan, datang daripada kita sendiri. Dari sudut pekerjaan kita, ada kawalan sistemnya. Kawalan sistem ada. Setiap jabatan ada dia punya SOP macam itu. Tak nak sentuhlah saya. Ya. Dalam mengawal sistem pekerjaan, mengawal sistem pekerja, itu memang ada di mana-mana. Macam juga tentang isu tauliah macam-macam lah. Ya. Penceramah, contoh di Selangor, tekankan isu tauliah. Saya positif dalam isu ini. Wartawan dah telefon tekan juga. Tapi saya kata Ustaz nak jawab. Acap kali telefon, Ustaz boleh pandangan sikit tentang isu tauliah Selangor ni. Ada Ustaz tak boleh ceramah. Ada Ustaz yang dah terkenal tak boleh ceramah. Macam mana tauliah ni, patut ada tak ada. Saya tak jawab soalan. Tak nak. Tapi bagi saya jawapan mudah saja. Ada sistem pengawalan. Ada tauliah bermakna ruang kita untuk bicara lebih terbuka, lebih tersusun. Nak ke mana pun boleh. Jadi, tauliah satu benda yang positif. Proses bukan payah mana. Tadi pun disebut dalam wirata tadi pun, saya juga pernah terlibat dengan kuasa pertaulihan mengajar di Selangor. Dekat 8 tahun juga. Tak masalah. Isi borang, hantar kepada Jabatan Agama Islam Daerah, pejabat daerah. Jadi saya akan panggil, ada interview secara bertulis, kemudian secara interaksi, duduk depan panel 2 orang, kadang 3 orang, saya seorang panel lah. Tak ada masalah, kita akan beri kelulusan. Tanya 2-3 patah, Ustaz mengajar apa, Ustaz mengajar kitab ni, kenapa, apa kitab ni, apa maksud sebalik itu, konteks akidah macam mana. Akhirnya lulus. Sistem itu mengawal kita daripada terjebak pada benda yang tidak elok. Dah kita tak tauliah, kemana kita pergi? Kalau buat Selangor ni nak pergi mana? Banting. Nak ke Sepang. Nak ke Sungai Besar. Nak ke Shah Alam. Seluruh Selangor boleh pergi. Contoh tauliah lah ni. Ya. Demikian juga wilayah dan negeri yang lain. Samalah kita dengan SOP jabatan dan SOP pihak-pihak berkuasa dalam agensi tertentu. Untuk mengontrol, kontrol dan mengawal kita. Ada kebaikan. Supaya tak terbabas, tak terjauh daripada. Jadi ini di antara benda-benda yang positif. Akhirnya saya yakin percaya, tuan-tuan, puan-puan semua, ada orang-orang yang sampai saat ini, pagi ini, ketika ini, orang-orang yang ada keharmonian di soalan pekerjaan dengan kesungguhan, dengan penuh keinsafan, niatnya betul untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kita nak tinggal legasi pekerjaan yang terbaik. Allah redha dengan kerjaan kita, menghasilkan rezeki yang halal, rezeki yang seberkatnya daripada Allah Azza wa Jalla untuk keluarga, anak-anak dan seumpamanya. Mudah-mudahan semua itu kita capai insya-Allah. Dan lebih utama lagi, penghujungnya dalam tempoh beberapa minit terakhir ini, tuan-tuan sekalian, kita nak sangat-sangat di alam pekerjaan kita ini,
kita sebenarnya mencari teman, taulan, bukan lawan, bukan musuh yang berkekalan. Apalagi kalau ada di sana adalah beberapa pengalaman yang saya tengok masyarakat yang akhirnya menyesal. Ada ni orang bertemu ni. Macam kita yang pertama tadi, seorang sahabat kita yang gajinya 13,000 tadilah. Dia tak tenang hati kerana banyak faktor kesalahan dia juga. Tapi ada kes-kes yang saya pernah kedengaran sampai ke telinga saya, ada jumpa saya lah. Penyesalan di penghujung usia dia bekerja, telah pension. Sebab dia pernah zalimi orang, dia buat benda-benda tak betul pada orang, sampai orang terfitnah kerana dia. Orang tercabut pekerjaan, dia berterusan, tapi satu hari dia rasa dia bersalah. Nak minta dengan orang dah yang buat salah, dah tak ada dah. Dah pension, dah masa-masa pisah dah. Yang tu boleh kembali kampung, dah mati. Dia terasa bebanan itu. Saya pernah dulu zalim orang sebagai ketua jabatan, sebagai bos, head department. Saya bukan sebagai ketua penyelia, sebagai penyelia jabatan tu, tapi saya zalim kawan orang bawah saya. Saya tak beri hak sepatutnya. Dan sekarang dah pension dah banyak tahun. Saya terasa terbeban. Kadang mimpi teringat balik. Mimpi teringat balik kezaliman lama-lama. Macam mana ni saya ustaz tak tenang ni. Itu kadang-kadang berlaku fungsi. Kadang-kadang benda macam beban kita. Kita tak nak, sebab kita tinggal legasi. Kita legasi yang penuh penghormatan. Dihormati oleh orang, dirahmati oleh Allah. Seulang balik. Legasi yang dihormati oleh manusia lain, dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Itu kita nak. Legasi pekerjaan kita ke kesan apa saja, orang hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, insya-Allah kita semua akan mencapai ketenangan, insya-Allah. Siapapun kita yang dah lama, yang masih baru, tengoklah semula watak-watak kehidupan kita. Kalau pekerjaan kita memang dah halal, berilah kehalal itu secara yang paling maksimum. Cara, tindakan, sikap, watak kehidupan kita secara bermasyarakat. Jangan cari pasal untuk kita mencipta hal-hal yang negatif dalam urusan pekerjaan kita, urusan amal seharian kita. Khasnya kita nak rezeki yang berkat, hidup yang berkat, rezeki yang baik, hidup yang baik si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan semua, ada lagi dalam kotak dengan saya ini 2-3 perkara, tapi tengok jam dah tak sesuai dah. Pengurusi pun nampak tengok jam saja tadi. Ya. Baik. Dia tak hantar notis dekat saya, tak hantar nota ya, tapi saya faham. Tuan-tuan sekalian, soalan pertama dah ditanya tadi, dah dijawab kan, mana yang baju hijau tadi? Dah balik dah. Ingat dah balik dah. Setiap tak ada hadiah. Dia orang pertama, tak ada ceramah mula dia jawab dah. Al-A'la. Betul. Yang kedua, soalan kedua. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Katakan dulu nak jawab apa? Ustaz bagilah soalan. Tak tanya siapa nak jawab. Okay. Soalan kedua saya ialah, berapa jam ceramah saya ini? Jangan jawab. Ya. Soalan kedua nak tanya tuan-tuan ialah, tadi saya sebut satu ayat kan, Al-Quran tadi. Surah At-Taubah ayat keberapa tadi? Angkat tangan. Belakang sekali. At-Taubah 105. Betul ke? Baca sikit. Tak baca tak sah jawapan. Okey, betul lah. At-Taubah 105. Betul. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum, kata Allah, dia nampak perbuatan kita. Amal Allah nampak. Betul puan tahniahlah. Hadiah kedua, umrah. Dengan tajaan sendiri. Jawapan kedua dapat dah. Soalan ketiga, berapa soalan berusi? 16. Banyak 16 ni. 3. Satu lagi lah. Soalan yang terakhir. Saya nak tanya siapa nak jawab. Angkat tangan. Tak berani. Jangan bimbang, soalan tak payah.
Soalan mudah saja. Siapakah Perdana Menteri yang ke-12? Ada jawapan, Cik Syarifuddin. Itu dia. Ini orang MCKK ni. Orang MCKK ni dia hebat-hebat. Tuan. Soalan ketiga, dalam ceramah tadi, apakah 3 perkara kita nak capai dalam kita bekerja ini? 1, 2, 3. Sebut salah satu. Tak ada ceramah lah, sebut saja. Seorang katakan, yang tu juga. Apalah yang dia jawab, tak nak jawab lagi dia. Hebat, siapa puan mana ni? Okay. Ni, siapa dia jawab? Apakah 3 perkara baju biru kita? Silakan. Ya, sila. Nak? Berkat. Yang kedua? Tenang. Ketiga? Betul, saya tak kata macam tadi. Saya tak kata macam tu. Ini pandai-pandai dia buat cerita ni. Tak? Betul insyaAllah. Kesian, nampak lain macam wajahnya. Aku jawab sungguh-sungguh tak betul lagi. Terima kasih, tahniah. Pertama kita nak, dalam urusan hidup kita, penghujung kita kepada bekerja, pertama kita nak berkat. Kedua tenang. Ketiga kita nak bahagia. Terbaik. Itu tandanya semua tuan-tuan sedarlah. Dan masih di alam nyata lagi. Ya, sebab tu dia jawab soalan saya tadi. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Dalam masa terbatas, siapa tidak ada kemampuan lebih nak bercakap. Dia sebenarnya begini. Orang pension ini, dia nak bercakap secara detail tentang situasi ini kadang-kadang tak layak dah. Sebab bila pension kita dah tak mengalami suasana semasa. Tak bolehlah bercakap sejarah lama-lama, pengalaman. Yang layak bercakap adalah orang yang semasa duduk dalam suasana semasa, itu lebih layak. Tapi tak apalah, bukan cari alasan. Sekurang-kurangnya pada pagi ini, di atas 2-3 perkara tadi memadai untuk kita sama-sama mencari titik-titik kehidupan yang sejahtera, pekerjaan yang membahagiakan kita insya-Allah. Siapapun kita, baik di jawatan yang tinggi, paling bawah sekalipun, insya-Allah penilaian akhirnya adalah kita sendiri. Nak ke mana kita akhirnya? Bukan orang tu, kita sendiri. Nak kebaikan atau tidak kebaikan. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Memang saya ambil masa setepat mungkin untuk tamatkan 1 jam setengah pertemuan pada pagi ini. Banyak-banyak terima kasih kepada semua. Selamat Ramadan, selamat beramal, selamat mencari pahala malam siang, dan insya-Allah bila sampai masanya, selamat bermusafir balik ke kampung dengan selamat untuk beraya dengan keluarga. Ustaz baru 2 hari. Ya, tapi ucaplah selamat bermusafir balik kampung. Mudah-mudahan pergi dan kembali, jangan pergi tak kembali. Ya, dengan sejahtera. Wallahu alam, saya nak minta izin baca doa 2-3 patah. Barulah pengusi ambil tugas beliau insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, mohon kami kepadamu hidayah. Wattuqa, taqwa. Wal afafa, marwah yang terpelihara. Wal ghina, dan kaya harta benda kami. Allahumma rabbi yassir umurana. Ya Allah, permudahkan semua urusan hidup dan amalan kami. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman. Dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma alif baina qulubina. Wa aslah dhata bainina. Ya Allah, satukan hati-hati kami dalam kebaikan. Ikatkan hati kami dalam keamanan dan kebahagiaan. Allah mardha anna, ya Allah berikan kami keridaan-Mu yang berterusan, yang berpanjangan. Rabbana zalamna anfusana,
Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan berada dalam golongan yang rugi serugi-ruginya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, jauhkan kami dari api neraka yang membakar-bakar, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami, memudaratkan kami, membinasakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ruslan. Jadi sebelum Ustaz turun, kita nak jemputlah yang menjawab soalan tadi Ustaz untuk menerima sedikit hadiah. Kita jemput Encik Asri je. Encik Asri surah Al-Aqlah tadi kan. Dia gementar Ustaz. Surah tu kita hari-hari dengar pun. Lagi-lagi musim tarawih ni, tapi bila gementar tu semua tak ingat nak jawab. Ni memang imam kita pun kat sini Ustaz. Terbaik. Ya. InsyaAllah. Ini untuk saya tu. Seterusnya kita jemput Puan Engku Asmah. Nak jawab 2 soalan tadi Ustaz. Ustaz dah interview lah siapa bos dia. Sebaik doktor ada kat depan. Seterusnya saudara kita yang berbaju hijau tadi, saya minta maaf, saya tak sempat nak mendapatkan namanya di Anjong Net. Majlis juga menjemput yang berusaha Dr. Muhammad Syafiuddin bin Abdul Rahman yang di-Petua BKSM untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada yang bagi Ustaz. Terima kasih yang bagi doktor dan juga yang bagi Ustaz. Hadirin sekalian, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Ruslan bin Muhammad di atas kesudian beliau untuk hadir memberikan ceramah pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderamata itu tadi, maka selesailah sudah acara majlis kita pada hari ini. Mewakili pihak penganjur, merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian di atas kesudian melapangkan masa untuk hadir ke majlis secara fizikal maupun yang melalui FB Live. Mewakili pihak penganjur, kami memohon maaf jika terdapat sebarang kecacatan dan kepincangan sepanjang perjalanan majlis ini. Kita berjumpa lagi di dalam siri-siri ceramah PPNI pada setiap hari Jumaat sepanjang Ramadan tahun ini. Akhir kata, sehingga berjumpa lagi
dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.